Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat lagi kita bersama siri tadabbur surah Yasin, dan hari ini alhamdulillah kita dah sampai ke siri yang keempat. Maknanya dah hampir separuh lah daripada siri kita. Tapi insyaAllah kita masih lagi di permulaan ayat. Ini kita dah habis mukaddimah surah. Ini daripada ayat pertama sehingga ayat yang ke-12. Baik, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan. Terima kasih kepada Akademi Tadabbur dan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih setia sama ada di dalam ruangan Zoom ini ataupun yang menonton live secara di Facebook. Ini bolehlah sama-sama kita kongsikan. Ini tumpuan-tumpuan kita berada mungkin sambil-sambil buat kerja ke ataupun apa-apa yang kita lakukan, ini sambil-sambil boleh dengar. Ini mendapat manfaat daripada kelas kita ni, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini insya-Allah kita akan masuk siri tadabbur yang keempat. Baik. Kalau kita tengok pada minggu lepas dan juga 2 minggu lepas kita bincangkan tentang mukaddimah, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Baik, sebelum itu kalau ada tuan-tuan perempuan ada soalan sambil-sambil kita tengah membincangkan ayat, mana-mana ayat ini boleh tulis di ruang komen ataupun raise hand lah untuk bertanyakan soalan. Baik. Jadi bila kita tengok ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 ini, kita dapati ayat ini dia mempunyai tujuan ataupun ada kelompok ataupun golongan yang ditujukan ayat-ayat tersebut. Jadi kita tengok yang pertama pada permulaannya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sebagai contoh innaka laminal mursalin. Ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menunjukkan bahawa surah Yasin ini juga gambaran ataupun perincian isi kandungannya itu ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keseluruhan ayat Al-Quran itu sememangnya diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai antaranya linusabbita bihi fuada, untuk memberikan kelegaan, ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi cabaran ketika mana melaksanakan dakwah. Baik. Yang kedua kita tengok secara umumnya surah Makkiyah ini ditujukan kepada orang-orang musyrikin secara umumnya pada ketika mana ia diturunkan. Dan spesifiknya dalam surah Yasin ini disebutkan tentang mereka, iaitu mereka adalah litunzira qauman, satu kaum yang tak dikenali, yang kita sebut bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melupakan mereka apabila mereka melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam, nak tengok kat FB siapa ya? Okey. Di FB boleh tengok di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Boleh type Akademi Tadabbur Malaysia. Ini ada live di Facebook. Baik. Dan kita tengok kemudiannya pada ayat yang ke-11 Allah Subhanahu Wa Taala umumkan satu perkara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu akan ada orang yang mana beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala
beriman kepada Nabi SAW. Tetapi dia tidak menzahir ataupun tidak menyatakan keimanan itu secara jelas ataupun secara terang. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahman bil ghaib. Yang ini kita sebutkan pada minggu lepas, kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut wa khasyiya ar-rahman bil ghaib, sedangkan takutkan Allah Subhanahu wa taala itu sudah tentu termasuk dalam perkara yang ghaib, allazina yu'minuna bil ghaib. Jadi kenapa disebutkan khasyar rahman bil ghaib? Kerana makna ghaib di sini adalah seorang yang mana dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersembunyi. Nabi SAW sendiri tidak mengetahui, tidak tahu siapakah yang dimaksudkan orang yang beriman itu. Bahkan disebutkan melalui petunjuk ayat ini, fabasyirhu. Ayat ini yang beriman itu mungkin boleh jadi seorang saja. Fabasyirhu bimaghfirat. Ini bagi tahu kabar gembira kepadanya. Bukan kepada mereka, tapi kepadanya. Dia menunjukkan bahawa audiens yang ketiga yang ditujukan surah Yasin ini adalah juga orang yang mana dia beriman secara tersembunyi. Kerana apa? Saya sebutkan 3 audiens ini terlebih dahulu pada pengenalan kita sesi yang keempat ini, kerana kita akan melihat ayat-ayat selepas ini tak lari daripada 3 audiens. Allah tujukan kepada mereka kisah-kisah yang mana untuk memberikan motivasi ataupun untuk menghina mereka yang mana ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, so tuan-tuan dan puan-puan boleh pegang 3 audiens ini, dan kita akan masuk bermula pada ayat 13 hingga ayat ke-19 hari ini insya-Allah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wadrib lahum masalan ashabal qaryati idz ja'ahal mursalun. Dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar yang tertentu, iaitu ketika mana mereka didatangi rasul-rasul kami. Baik. Jadi kalau kita tengok perkataan daraba, wadrib lahum, daraba ini yang makna asal makna di sudut bahasanya itu adalah pukulan. Kalau tuan-tuan dan puan mungkin mempelajari bahasa Arab, ini perkataan daraba ini selalu digunakan ketika mana untuk nak menyusun ayat. Daraba Zaidun Muhammadan. Ini Zaid telah memukul Muhammad sebagai contoh. Daraba, perkataan daraba. Yang mana asal maknanya itu adalah pukulan. Tetapi dalam Al-Quran, bahkan di dalam bahasa Arab, perkataan daraba ini juga menunjukkan kepada perumpamaan. Yang ini mengumpamakan sesuatu dengan menyebutkan daraba, wadrib lahum. Jadi kenapa perumpamaan dinamakan juga dengan daraba selain daripada masal ataupun misal? Kerana cerita yang Allah Subhanahu wa taala nak bawakan kepada audiens ini tadi ibarat satu pukulan ataupun tamparan, ataupun dalam bahasa kita sekarang ni orang muda selalu sebut sentak, sentapan. Yang ini untuk kita mengambil pengajaran apa yang berlaku kisah Ashabul Qaryah, yang ini kisah dari sudut peristiwa yang lalu, dia bukan sekadar peristiwa sejarah. Yang ini dalam Al-Quran tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kisah bermaksud kisah semata-mata. Ini supaya kita dengar, oh ini kisah sebagaimana kita belajar sejarah, oh ini kisah orang terdahulu. Tidak. Ini kisah yang dibawa oleh kisah yang dibawa ini mengandungi pengajaran dan dia boleh berlaku pada waktu bila-bila masa. Situasinya mungkin berlaku pada bila-bila masa. Ini mungkin zaman sahaja yang berbeza. Perkara itu boleh berlaku. Jadi supaya kita nak faham, Allah nak mengaitkan kisah ini
dengan apa yang berlaku kepada Nabi SAW ketika mana Nabi SAW berada di Makkah. Baik. Yang kedua, kita tengok apa kegunaan perumpamaan ini. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan wadrib lahum masalan ini? Kerana perumpamaan iaitu kepada keadaan ahli qaryah ini adalah seperti mana ahli Makkah yang mana mereka ni melampau dari sudut kekufuran. Kita bagi tahu surah ini adalah 3 tahun yang terakhir, dan saya sebutkan bahawa ketika mana 3 tahun yang terakhir ni sangat hebat penentangan dan pendustaan kepada Nabi SAW, yang mana orang musyrikin ini mendustakan dan juga mereka ni melampau di dalam kekufuran. Yang kedua, kegunaan perkataan daraba dan juga perumpamaan dalam ayat ini adalah nak menggambarkan satu cerita yang sangat ajaib atau pelik. Kerana kedua-dua ni menunjukkan kepada Ahlul Makkah dan juga Ashabul Qaryah. Jadi mereka tidak beriman kepada Rasul walaupun telah ternyata kebenaran Rasul itu kepada mereka. Jadi kita tengok dalam Al-Quran, tidak ada dalam Al-Quran kisah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan 3 orang Rasul sekaligus. 3 orang Rasul sekaligus kepada satu kelompok ataupun satu tempat. Jadi cerita ni satu cerita yang ajaib tu, maksudnya kepelikan dari sudut bagaimana mereka ini mendustakan dan melampau dalam kekufuran, hingga kan 3 orang Rasul ini tak mampu untuk nak meyakinkan mereka bahawa para Rasul ini adalah benar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Baik. Secara umumnya perumpamaan ini mempunyai beberapa faedah yang disebutkan oleh ulama ulumul Quran. Antaranya adalah untuk mendekatkan gambaran kepada minda pembaca. Yang ini bila kita membaca ayat Al-Quran, hatta lebih lagi lah ayat Quran ni ketika mana diturunkan kepada orang musyrikin supaya nak faham bahawa bagaimana ashabul qaryah ini mereka kufur dan apa pengakhiran mereka. Dan begitulah ketika mana kalau kamu kufur, maka inilah pengakhiran kamu. Seolah-olahnya nak mendekatkan gambaran tersebut. Yang kedua adalah nak meyakinkan pembaca tentang sesuatu perkara. Ini sebagai contoh, mereka orang musyrikin ni selalu mereka akan bertanya dalam bentuk istihza, dalam bentuk sindiran. Ini wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkatakan, bilakah janji yang menunjukkan bahawa kehancuran mereka hari akhirat itu akan berlaku? Tak ada pun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang bagaimana Ashabul Qaryah, kisah orang yang terdahulu, bagaimana nanti kita akan sebutkan tentang pemuda yang beriman ini yang mana dia masuk syurga, dan bagaimana Ashabul Qaryah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak memberikan keyakinan bahawa kalaulah mereka ini boleh dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka begitulah juga kepada orang musyrikin. Yang ketiga adalah nak menggalakkan untuk berbuat sesuatu atau mengancam daripada melakukannya. Ini mengancam orang musyrikin daripada mereka melakukan ataupun terus mendustakan Nabi SAW. Adapun orang yang beriman, yakni tanpa diketahui siapakah dia, maka digalakkan dia untuk menzahirkan keimanan sebagaimana cerita pemuda hujung kota. Nanti kita akan sebutkan. Yang keempat adalah untuk merangsang keinginan, ketakutan dan kewaspadaan. Yang ini yang kita sebutkan sebagai at-targhib wa tarhib. Ya, ini bila kita membaca kisah-kisah dakwah, kita membaca kisah orang yang melakukan kebaikan, bagaimana dia mampu melakukan kebaikan, yang ini mampu untuk menyebarkan kebaikan tersebut, maka ia melahirkan keinginan yang sama untuk kita juga melaksanakan. Ataupun ketakutan dari sudut ancaman-ancaman yang mana Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dengan bentuk sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ni, antaranya cerita tentang ahli akhirat ni datang dalam bentuk madhi, ini past tense.
yang menunjukkan bahawa perkara itu adalah perkara yang hakikatnya yang akan berlaku. Dan yang kelima, faedah perumpamaan ini juga adalah untuk nak memuji sesuatu ataupun nak mengeji sesuatu, nak mengagungkan ataupun menghina sesuatu. Yang ini berdasarkan pilihan, sama ada orang yang melaksanakan kebaikan sebagaimana kisah yang terdahulu ataupun melakukan keburukan sebagai kisah-kisah orang yang terdahulu. Baik. Sebelum daripada saya masuk pada ayat ini, satu benda yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan saya memperingatkan, iaitu kalau kita masih lagi ingat pada perbincangan minggu lepas, ini tentang ayat yang ke-9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Yang kena kita sebutkan bahawa ada 3 jalan hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan kepada manusia untuk manusia ini mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan daripada depan, daripada belakang. Kalau bukan daripada belakang, daripada atas. Kita sebutkan dah apa makna depan, belakang dan juga atas. Yang ini di belakang manusia ini adalah dari sudut sejarah, tinggalan sejarah yang berada di belakang kita. Di hadapan kita, dari sudut segala nikmat yang Allah SWT bentangkan yang kita nampak di depan mata kita. Kalau orang musyrikin, iaitu nikmat Rasul ini sebagai rahmat kepada mereka yang berada bersama dengan mereka, yang menyebabkan Allah SWT tak turunkan azab kepada mereka sekaligus. Seperti mana Ashabul Qaryah ni. Nikmatnya Nabi SAW, Allah SWT sebut dalam surah Al-Anfal, ini sebab Allah SWT tak menghancurkan orang musyrikin terus, secara terus, kerana adanya Nabi SAW dalam kalangan mereka. Dan juga kita kemudian jalan hidayah yang ketiga adalah daripada atas, iaitu apa yang turun kepada manusia, iaitu Al-Quran. Maka kisah ini, Ashabul Qaryah, Allah memulakan kisah ini, iaitu kisah yang ada di belakang manusia. Ini jalan hidayah yang berada di belakang manusia, iaitu tentang peristiwa sejarah yang berlaku yang sepatutnya orang musyrikin dan juga sepatutnya kita mengambil iktibar dan juga pengajaran daripada kisah ini, supaya kita boleh melakukan perubahan ataupun melaksanakan galakan-galakan yang ada daripada kisah tersebut. Kemudian nanti selepas habis daripada kisah ni, Allah ceritakan pula cerita tentang sains dan apa yang berada di hadapan mata kita, yang kita boleh tengok, yang kita boleh lihat bagaimana cantik susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan sejarah, kisah? Sedangkan kalau kita tengok dalam ayat, Allah kata waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala kata kami menjadikan di hadapan mereka penghalang, di belakang mereka penghalang. Tapi kenapa dalam cerita Allah Subhanahu Wa Taala mendetailkan yang di belakang dahulu, sejarah dahulu? Kerana kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan kepada orang musyrikin, kalaulah kamu tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kamu kata Al-Quran ini sebagai lembaran-lembaran yang terdahulu, kamu menafikan sejarah-sejarah ataupun kamu tak tahu pun sejarah-sejarah orang-orang yang terdahulu, tetapi kamu ada di hadapan kamu. Waja'alna min baini aydihim, yakni kamu ada di hadapan kamu Rasul, yang mana kamu melihat peribadi Rasul ni ala siratin mustaqim, yang berada di atas jalan yang benar. Kamu bersama dengan Rasul ini 40 tahun dan kamu menggelar Rasul ini sebagai Al-Amin. Maka sepatutnya kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kamu tidak beriman. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan tentang apa yang berada di hadapan mereka. Kerana itu antara benda faktor yang penting untuk mereka beriman kalau mereka mendustakan Al-Quran. Bahkan cerita sejarah juga datang di dalam Al-Quran.
Adapun dalam kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan peristiwa sejarah, kerana apabila seseorang nak mendapatkan hidayah, perkara yang paling penting ataupun deria yang paling penting dalam nak mengetahui sejarah ataupun nak mendapatkan hidayah ini adalah telinga. Telinga lebih penting daripada mata. Ini sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang selalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut telinga dahulu, ataupun sebagai contoh Allah kata summun wa bukmun, iaitu summun iaitu orang yang pekak, bukmun wa umyun, ini Allah selalu mendahulukan telinga yang mana ditutup. Sebagai contoh tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, jadi kaum Nabi Nuh, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim, yakni mereka memasukkan telinga mereka ke tangan jari mereka itu ke dalam telinga, dan kemudian barulah mereka tutup kepala mereka daripada melihat kebenaran. Jadi Al-Quran itu sendiri datang, yang mana kita sebut Al-Quran itu datang melalui ucapan Nabi SAW, ucapan yang mana hakim, yang tidak langsung bercanggah di antara satu sama lain, ungkapan yang cukup sempurna yang mana dilafazkan oleh Nabi SAW dan didengari oleh mereka. Maka sebab itu didatangkan perkara yang menjadi ataupun deria yang paling penting dalam mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah pendegaran. Maka didatangkan kisah ataupun sejarah itu terlebih dahulu sebagai manfaat kepada orang musyrikin, sepatutnya dan juga manfaat kepada kita. Kerana Al-Quran ini walaupun diturunkan kepada orang musyrikin, tetapi keumumannya itu adalah kepada seluruh umat manusia. Baik. Kemudian kita tengok wadrib lahum ashabal qaryah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang ashabal qaryah. Ashab, perkataan ashab ini, kalau kita tengok ashab ini dia berbeza dengan ahlu. Ahlu ini dia lebih kepada, kalau kita kita pergi ke shopping mall sebagai contoh kan, kita ada keahlian. Keahlian kita ini dia adalah poin yang kita dapat, mungkin diskaun, yang ini dia ada terbatas. Tapi kalau ashab ini adalah orang yang mana memiliki sebahagian, mungkin kalau dalam mudah kita faham, seolahnya kita mempunyai share ataupun saham di dalam mall tersebut sebagai contoh. Maka lebih dekat ataupun lebih berkuasa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut ashabal qaryah. Jadi menunjukkan bahawa mereka ini ketika mana dihantar kepada Rasul kepada mereka, terutamanya kepada pemimpin-pemimpin mereka, orang besar mereka, yang mana orang besar ini, pemimpin-pemimpin ini memberi pengaruh kepada seluruh qaryah itu ataupun seluruh tempat ataupun seluruh bandar tersebut. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan qaryah? Sedangkan kalau kita tengok pada ayat yang ke-20 Allah cerita tentang waja'a min aqsal Madinah. Allah ceritakan tentang pemuda hujung kota itu. Allah kata dia ini datang daripada hujung Madinah. Kenapa Allah tukar perkataan daripada qaryah kepada Madinah? Baik, perkataan Madinah tu kita tunggu pada tempatnya. Jadi saya nak sebut dulu perkataan qaryah ini. Ya, ini apa makna qaryah? Qaryah ini satunya makna yang umum, iaitulah pengumpulan penduduk yang ramai. Makna kata macam kita lah, mungkin ada karyah-karyah yang kita sebut sebagai karyah kan, karyah-karyah tertentu, maka itu dinamakan sebagai karyah. Yang mana ada pengumpulan. Rumah kita satu, rumah jiran kita, rumah sahabat-sahabat kita, ada beradik kita mungkin, yang mana ada pengumpulan yang ramai ini, maka dinamakan sebagai qaryah.
Kemudian qaryah ini juga digunakan pada satu tempat yang mana mereka bersatu di dalam sesuatu perkara. Sebagai contoh, di dalam suratul A'raf, kalau tuan-tuan buka suratul A'raf ayat yang ke-96, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut walau amanu ahlul qura wattaqau. Ini kalaulah satu penduduk, Allah Subhanahu wa taala sebut qura, perkataan asal qaryah ini adalah qura, yang mana mereka ni beriman dan juga bertakwa, maka la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Yang ini Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu keberkatan daripada langit dan juga bumi. Jadi nak menunjukkan bahawa kalaulah penduduk satu kampung itu, satu qaryah ini, mereka ini beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membukakan pintu rahmat. Maka sebab itu pada saya, pada waktu kita berada dalam keadaan yang kritikal sekarang ini dengan banyaknya penyakit, virus, dan mungkin ramai juga orang yang mana terlibat dari sudut, terkesan dari sudut ekonomi, maka satu benda yang kita nak kena perhatikan selain daripada usaha-usaha kita mengambil asbab-asbab yang ada, mengikut SOP, mengambil vaksin dan sebagainya, ya ini adalah kita kembali untuk menguatkan hubungan kita, keimanan kita dan ketakwaan. Kerana dengan adanya keimanan dan ketakwaan inilah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya, menurunkan keberkatannya kepada sesuatu penduduk tersebut. Sama juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kehancuran dalam surah Al-Kahfi. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Allah Subhanahu wa taala sebut wa tilkal qura, sama perkataannya. Ini ketika mana itulah satu penduduk, penduduk satu kampung ataupun satu qaryah yang mana kami hancurkan kerana mereka ini zalim. Apabila mereka ini bersepakat, tak semestinya semua ahli qaryah itu yang melakukan kehancuran, yang melakukan dosa, tetapi mereka ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Dari sudut, mungkin ada orang yang melakukan maksiat tapi tak ada orang yang tegur. Tak ada orang yang mana nak mengislahkan perkara tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan keseluruhannya. Kerana apa? Seolah mana mereka berpakat. Sama sebagaimana kisah Nabi Lut alaihi salam. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, dan antara orang yang dihancurkan adalah isteri kepada Nabi Lut sendiri. Sedangkan isteri Nabi Lut ini dalam sejarahnya bukanlah seorang yang homoseksual ataupun seks yang songsang, tidak. Tetapi kerana dia support penduduk Sodom, itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala sebut wa kanat minal ghabirin. Ini beliau ataupun isteri Nabi Lut itu adalah daripada orang yang ingkar. Kerana apa? Kesepakatan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Maka kita nak kena faham penduduk satu kampung ini, wadrib lahum masalan ashabal qaryah ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala nanti akan menyebutkan khamidun, Allah menghancurkan mereka kerana mereka ini bersepakat. Keseluruhan mereka bersepakat untuk mendustakan Nabi. Mereka bersepakat untuk membunuh penduduk, membunuh lelaki hujung kota itu. Maka disebab itu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan qaryah. Baik. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun. Ini ketika mana datang kepadanya orang-orang ataupun mereka yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama kita tengok perkataan ja'a. Ini kalau kita tengok perkataan ja'a ini dalam Al-Quran, ketika mana Allah Subhanahu wa taala nak menyebutkan sesuatu yang didatangi, Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan sama ada ja'a ataupun ata. Perkataan ata. Wa iz atayna. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut ata. Perkataan ata ini juga
membawa maksud satu yang didatangkan. Ya, ini penduduk hujung kota ini ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan mereka ini didatangi oleh Rasul, Allah menggunakan perkataan ja'a. Apa beza perkataan ja'a ini dengan ata? Itu persoalannya. Ja'a ini, makna ja'a ni ataupun didatangi ini, dia didatangi secara susah ataupun mempunyai kepayahan. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan dan puan-puan baca dalam surah yang paling mudah, surah An-Nasr. Iza ja'a nasrullah. Iza ja'a. Ini ketika mana datangnya bantuan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi SAW ni datang bukan terus datang, tidak. Selepas 20 tahun, selepas 21 tahun. Yang ini pembukaan kota Mekah. Yang ini surah itu antaranya adalah surah yang terakhir turun selepas daripada pembukaan kota Mekah. Iza ja'a nasrullah. Yang ini ketika mana datangnya bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bantuan Allah itu datang selepas 21 tahun. Datang selepas banyaknya kesukaran dan kesusahan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Barulah datang pertolongan Allah membuka semula kota Mekah. Jadi nak sebutkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan ja'a di sini menunjukkan bahawa sesuatu yang datang secara susah. Yang ini melalui proses yang panjang dan sukar perjalanannya. Jadi kita faham daripada sini al-mursalun, yang mana para nabi ataupun rasul yang diutuskan ini, yang dihantar kepada kaum ashabul qaryah ini, mereka ini duduk lama bersama dengan ashabul qaryah. Bahkan kita tengok di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan adanya al. Yang mana kita sebut pada pertemuan sebelum ni, bila ada al ini menunjukkan kepada ma'rifah. Ma'rifah ni ataupun kata nama khas yang mana yang diketahui siapakah al-mursalun itu. Nak menunjukkan bahawa kerana satu proses yang lama dan sukarnya perjalanan para rasul ini mendakwah penduduk ashabul qaryah ini, dan mereka ini berada bersama ashabul qaryah hingga kan ashabul qaryah ini mengenali para utusan tersebut. Sama ada mungkin para utusan itu daripada kalangan mereka, bahkan yang lebih tepat sebenarnya iaitulah kerana sebab lamanya hidup bersama dengan mereka. Tetapi tidak juga membuatkan mereka ini beriman. Maknanya di sini para rasul ini, 3 orang rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar pada ashabul qaryah ni bukan asal daripada tempat tersebut. Tetapi mereka ini daripada tempat yang lain. Tapi Allah datangkan mereka dengan Allah sebut ja'a, yang ini menunjukkan proses yang lama, sukarnya perjalanan dakwah mereka kepada ashabul qaryah, hingga kan ashabul qaryah tu dah kenal dah macam mana peribadi al-mursalun ini. Tetapi perkara tersebut tidak membuatkan mereka beriman. Saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan, tidakkah situasi ini sama seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan orang musyrikin dengan Nabi SAW? Yang mana Nabi SAW telah lama berada bersama dengan, bahkan Nabi ini sebahagian daripada mereka, sebahagian daripada kaum Quraisy. Dan Nabi SAW pula hidup lama bersama dengan mereka, dengan orang-orang Quraisy. Tetapi itu tak menjadikan, walaupun mereka mengenali Nabi SAW, bahkan lebih lagi daripada mereka mengenali anak-anak mereka, tetapi itu tidak menjadikan mereka beriman dengan Nabi SAW. Jadi kita nampak tak bagaimana Allah SWT nak menyebutkan tentang cerita ashabul qaryah ini, nak mengaitkan dengan apa yang berlaku kepada Nabi SAW dan juga orang musyrikin yang mana mereka ini masih lagi berada dalam keadaan ingkar ataupun kita sebut denial. Mereka masih lagi tidak mahu untuk beriman kepada Nabi SAW dan juga risalah yang dibawa. Itu ja'a. Dan menariknya pada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan para rasul tersebut izja'aha, disebutkan datang kepada qaryah. Izja'aha, ha di sini
dia balik kepada dhamir ini, dia balik kepada ashabul qaryah. Tetapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan iz ja'ahum? Kenapa dia tak balik kepada penduduk? Ketika mana para rasul ini datang kepada mereka. Boleh faham tak persoalan di sini? Ini kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan iz ja'aha. Ini maknanya al-mursalun ini, para rasul ini datang kepada qaryah tersebut. Kenapa Allah tak sebutkan iz ja'ahum, iaitu para rasul ini datang kepada mereka? Bukankah para rasul ini datang tujuannya untuk menyampaikan dakwah kepada manusia, bukan kepada qaryah. Bahkan ayat selepas ni Allah sebut iz arsalna ilaihim. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut ketika mana kami menghantar ataupun mengutuskan para rasulnya kepada mereka, menunjukkan kepada orang-orang. Tapi kenapa pada ayat 12 ni Allah kata iz ja'aha? Itu persoalan. Maka kita dapati di sini para ulama menyebutkan antaranya orang yang bermusuh kepada para nabi dan juga para rasul ini sentiasa beranggapan bahawa kedatangan para rasul ini memberikan bala. Nanti kita tengok pada ayat yang ke-18 ke-19. Mereka kata bahawa kamu ini datangkan bala kepada kami. Walhal sebaliknya para nabi yang berusaha menghalang bala itu daripada menimpa mereka. Bukankah Nabi SAW ketika mana Nabi permulaan Nabi menyampaikan dakwah kepada orang musyrikin, Nabi naik ke atas bukit Safa, Nabi kata apa? Yani kamu nak percaya tak kepada aku? Ketika mana aku bagi tahu di belakang kamu ini ada azab yang sedang menanti. Apa yang berlaku? Abu Lahab kata celakalah kepada Nabi SAW. Nauzubillah. Dan kita tengok bahawa ketika mana seorang Nabi ataupun seorang Rasul didatangkan kepada satu tempat, kebaikan yang dibawa oleh para Rasul dan para Nabi itu tidak terhenti pada satu generasi. Tetapi kebaikan yang dibawa oleh para Anbiya itu dia berterusan generasi ke generasi. Yang mana selalu dianggap para rasul ni bila mereka datang, kamulah penyebabnya bala kami punya keluarga berpecah belah, ayah dan anak bergaduh saling berbunuhan. Tetapi kita tengok para rasul inilah yang ketika mana mereka menyampaikan dakwah, kebaikan itu tidak terhenti pada satu generasi. Maka bahkan ia berterusan. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut izja'ha. Ini para rasul itu datang kepada qaryah itu kerana nak memberikan nak menyampaikan risalah bukan semata-mata kepada mereka yang berada pada waktu itu, tapi kepada generasi-generasi yang seterusnya. Dan kata para ulama juga menyebutkan izja'aha, kenapa disebutkan kenapa disebutkan qaryah, datang kepada penduduk. Ini menunjukkan para rasul ini antara uslub ataupun cara penyampaian dakwah ini adalah mereka datang ke rumah. Sebab izja'aha yang menunjukkan qaryah ni, apa yang dimaksudkan dengan qaryah ini adalah gabungan rumah-rumah ataupun bangunan-bangunan yang ada penduduknya ramai. Maka para rasul ini menggunakan cara mereka antaranya sebagaimana Nuh alaihi salam yang mana datang rumah ke rumah, ketuk rumah ke rumah. Ini menyampaikan risalah. Ini kita tengok dari sudut kena pada ayat ini Allah sebutkan tentang macam mana perjalanan dakwah para rasul ini panjang dan bagaimana sukarnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan izja'aha al-mursalun, yang mana al-mursalun ini juga lamanya duduk bersama mereka hingga mereka kenal, tetapi mereka masih lagi tidak beriman. So ayat ini permulaan kepada perumpamaan ini satu ayat yang sangat mengagumkan kepada kita, nak menceritakan kepada kita betapa hebatnya generasi dan juga betapa hebatnya para rasul ini menyampaikan dakwah. Dan juga sebagai motivasi kepada Nabi SAW. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala sebut innaka laminal mursalin, kamu juga sebahagian daripada rasul-rasul dan yang diutuskan, termasuklah rasul-rasul yang Allah nak cerita ini. Dia menunjukkan bahawa ketika mana mereka dahulu melalui satu proses yang panjang, satu proses yang sukar dalam perjalanan dakwah mereka, maka kamu wahai rasul
Nabi SAW juga akan menghadapi perkara yang sama. Jadi saya sebutkan dahulu, ketika mana kita menghadapi kesukaran dan kita tahu bahawa ada orang juga menghadapi kesukaran yang sama, maka kesukaran yang kita hadapi itu kita rasa ringan. Sebab ada juga orang pernah rasa macam aku ni. Bahkan mungkin ada orang juga yang lebih berat daripada aku. Maka kita rasa masalah kita itu ringan walaupun sebenarnya belum selesai lagi masalah kita. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat yang ke-14. Allah kata, "Idh arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun." Ketika mana kami mengutuskan kepada mereka dua orang rasul, lalu mereka mendustakannya. Kemudian kami kuatkan kedua orang rasul itu dengan rasul yang ketiga. Lalu rasul itu berkata, sesungguhnya kami ini adalah diutuskan kepada kamu. Baik. Ada soalan ke? Ada yang open mic nak tanya soalan? Kalau ada soalan boleh type dulu di ruang chat tu. Baik. Tadi saya sebutkan pada ayat tadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut izja'ah. Ketika mana para rasul ini datang kepada qaryah. Tapi pada ayat ini Allah kata iz arsalna ilaihim. Allah Subhanahu Wa Taala tukar. Ketika mana kami mengutuskan kepada mereka. Kerana ayat ini, ayat 14 ini Allah nak menceritakan tentang risalah. Risalah maka sepatutnya kepada siapa ia ditujukan ataupun kita sebut dalam bahasa Arab khitab. Ini ayat ni nak bagi tahu kepada siapa. Maka barulah disebut tentang ashabul qaryah. Tapi ketika mana nak menceritakan tentang peranan rasul ni apa yang mereka bawa dan apa yang mereka sampaikan dan bagaimana kesukaran dan kesusahan proses mereka menyampaikan itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut izja'ah. Nak menunjukkan kesukaran dan juga hasil kebaikan yang mereka bawa itu akan berterusan daripada generasi ke generasi. Tapi bila nak sebutkan tentang risalah iz arsalna, yakni disampaikan risalah itu, maka Allah ceritakan tentang mereka kerana tujuan itu adalah kepada mereka dan juga kepada kita. Iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin ilaikum mursalun. Baik. Ketika mana kami mengutuskan dua orang rasul, kemudian fakazzabuhuma, dua orang rasul, maka mereka mendustakan. Jadi ia juga berkaitan dengan konteks ayat. Iz arsalna ilaihim fakazzabuhuma. Yani mereka ini mendustakan. Maka Allah ceritakan tentang mereka yang mendustakan para rasul. Baik. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, masalah kebanyakan para kaum-kaum yang terdahulu adalah dari sudut mereka nak memperakui adanya daripada kalangan mereka ataupun daripada orang yang datang kepada mereka yang mana rasul itu adalah daripada kalangan manusia dan mereka nak mengiktiraf kerasulan dan juga risalah yang dibawa. Kebiasaan itu masalah. Mereka ini beriman ataupun bukanlah kita kata beriman, memperakui wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard ayaqulunna Allah. Jika ditanyakan kepada mereka siapakah yang mana menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Bukan bermakna mereka beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Kerana perkataan ilah itu sendiri membawa banyak makna. Tuan-tuan boleh baca 4 istilah dalam Al-Quran, dalam bahasa Melayu ada. Yang mana ditulis oleh Al-Imam Al-Maududi. Syekh Al-Maududi, dia tulis 4 istilah dalam Al-Quran. Yang ini kita faham makna ilah ini, Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan semata-mata yang disembah, yang disandarkan kepadanya, yang diharapkan kepadanya. Yang ini juga membawa maksud ilah. Jadi nak sebutkan di sini adalah mereka memperakui dari sudut
adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kesukaran yang biasa berlaku pada kaum Ashabul Qaryah, pada Nabi SAW, pada kaum-kaum sebelum ni adalah dari sudut mereka nak memperakui kerasulan dan juga risalah. Jadi ketika mana dua orang rasul datang kepada Ashabul Qaryah ini untuk menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah mereka, maka Allah kata fakadzabuhuma. Maka Allah sebut bahawa mereka berdua ini didustakan oleh Ashabul Qaryah. Pendustaan kepada Rasul ini adalah satu topik yang besar di dalam Al-Quran terhadap semua kaum yang biasanya mereka mendustakan. Mereka tak menolak bahawa Allah sebagai Tuhan, tetapi mereka mendustakan Rasul kerana Rasul ini datang membawakan kepada mereka Tauhid. Kenapa? Tauhid ni bermaksud kamu tidak boleh menjadikan perantara antara Allah dan juga kamu. Yang ni mereka mencipta berhala-berhala ni sebagai perantara. Maka para rasul ini datang membawa agama tauhid, yang ini mengesakan Allah dengan menghancurkan berhala. Maka itu yang menjadi kesukaran ataupun masalah bagi kebanyakan masyarakat ataupun kaum-kaum yang terdahulu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa'azzazna bisalisin. Makna fa'azzazna ini menunjukkan bahawa dua orang rasul tadi diperkuatkan dengan bilangan 3. Yang mana saya sebut bukan individu. Jadi maknanya adalah fa'azzazna ini, kalau kita tengok dari dalam tafsir, dia ada dua bacaan. Satu kita baca dengan bacaan kita fa'azzazna dengan ada sabdu, dan satu lagi bacaan fa'azazna ataupun fa'azna. Yang ini tanpa, kalau kita tengok di sini adalah fa'in zai zai. Zai patutnya ada sabdu tu, maknanya ada 3 zai di sini. Maka bacaan yang kedua tanpa sabdu yang menunjukkan bahawa bacaan yang mana ada 2 zai sahaja. Yang sepatutnya 3 zai dengan ada sabdu, termasuk yang ada sabdu. Dia faham ya? Okay. Jadi jika bacaan tanpa sabdu memberi makna individu ketiga menguatkan dua orang rasul secara berturutan. Maknanya dalam ayat ini Allah nak ceritakan bukanlah bermakna dua orang rasul, kemudian yang ketiga ni kehebatan dia menyebabkan dia menguatkan dua orang rasul. Boleh faham? Bukan begitu yang Allah Subhanahu Wa Taala nak maksudkan. Tetapi dua orang rasul ini dikuatkan dengan yang ketiga, iaitu menguatkan hak itu, menguatkan apa yang dibawa risalah mereka. Boleh faham ke? Saya ulang sekali lagi. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menghantar dua orang rasul, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghantar yang ketiga, bukan bermakna yang nabi ataupun rasul yang ketiga ni hebat yang menyebabkan dua orang rasul kita kata macam tenggelam lah. Tetapi maknanya dihantar yang ketiga yang menjadikan fa'azzazna bisalisin, makna yang tambah lagi satu menjadikan 3, yang mana ketiga-tiga ini menjadi kuat dengan tambahan yang ketiga. Apa yang menjadi kuat? Ya, inilah kekuatan dari sudut nak mengatakan apa yang dibawakan oleh para rasul ini adalah perkara yang hak. Maka kita membaca dengan fa'azzazna bisalisin. Jadi apa hikmah? Ada 2 cara bacaan ini. Pertamanya yang kita nampak adalah satu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak membeza-bezakan ataupun melevel-levelkan pendakwah itu. Yang ini para nabi dihantar 2 orang, kemudian campur yang ketiga. Yang ketiga ini juga sama dengan para rasul ini, tak melevelkan, tak mengatakan yang ketiga ni lebih hebat daripada 2 orang rasul. Sebab itu kita dengan para anbiya ini, kita tidak melevel-levelkan di antara para anbiya. Kecuali apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa mereka ini ada rasul ulul azmi. Antara para rasul ulul azmi yang paling tinggi kedudukan ini adalah Nabi SAW. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Tetapi dari sudut rasul-rasul yang lain, kita tidak membeza-bezakan. Ini nak menunjukkan kepada kita sebagai orang yang melaksanakan dakwah,
tidaklah mengatakan bahawa dia ni level ustaz, dia ni level profesor, yang ni level pendakwah negara, selebriti dan sebagainya. Walaupun itu hanya orang kata satu penganugerahan yang diberikan oleh manusia, tapi hakikat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pendakwah itu sama. Sesiapa yang menyampaikan kebaikan, maka Allah akan mengiktiraf kebaikan itu walaupun siapa pun dia. Apa buktinya? Allah kata tentang pemuda hujung kota yang mana dia ni bukan sesiapa pun. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf dia dan memberikan kepadanya syurga. Yang kedua, hikmah kepada kedua-dua bacaan qiraat ini adalah para utusan yang mana datang tadi sudah tentu mempunyai uslub yang berbeza. Tetapi objektifnya sama, yang mana bersesuaian dengan manusia, ragam manusia. Ya, ini kita tak katakan, sebagai contoh kalau kita katakan kalau ada 3 orang rasul ni, mungkin rasul yang pertama ini uslubnya adalah dia pergi kepada seorang-seorang. Yang kedua mungkin nampak lebih gah dari sudut ini mungkin ceramah, ramai yang menghadiri ceramahnya. Tetapi kita tak mengatakan orang yang menyampaikan dengan ramai yang menghadiri ceramahnya dengan orang yang pergi ke seorang-seorang ini, yang mana orang yang ramai dia punya yang dengar ceramah itu lebih hebat daripada orang yang ni. Kerana objektifnya adalah untuk menyampaikan kebenaran. Maka kita nak lihat di sini Allah Subhanahu Wa Taala, selalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Allah tidak melihat kepada natijah. Bahkan ketika mana Nabi SAW disuruh untuk menyampaikan dakwah lagi, walaupun wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, sama saja kamu bagi tahu kepada mereka, mengingatkan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Maka menunjukkan bahawa Allah tak melihat kepada natijah, tapi melihat kepada usaha kita. Walaupun uslub yang berbeza-beza, mungkin ada uslub yang mana orang nampak macam megah, ada uslub yang tersembunyi, yang diam-diam, tetapi usaha itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala, keikhlasan itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala titik beratkan. Jadi nak cerita kepada kita, ayat ini menunjukkan kepada kita dari sudut satunya, perlu adanya kumpulan ketika mana kita nak menyampaikan dakwah. Kita tak boleh berseorangan. 3 ini adalah minimum kumpulan. Dalam hadis sebut kan tentang 3 ini adalah minimum yang menunjukkan kepada jamak. Ini kita mesti berada di dalam kumpulan. Kerana setiap orang dalam kumpulan ini dia mempunyai kelebihan-kelebihan masing-masing. Yang mana kelebihan itu tidak dibanding-bandingkan. Yang mana kelebihan itu melengkapkan untuk kita menyampaikan ataupun menguatkan dakwah. Dan kita tengok kenapa para utusan ini dakwah mereka ditolak, fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin. Kerana agama ini, mana-mana nabi pun ketika membawa agama Islam ini, maka Islam ini menyuruh untuk perubahan kepada cara pandang dan juga nilai kehidupan, yang menyebabkan manusia ini suka nak menerima. Saya sebutkan dulu bahawa antara makna ghafilun adalah maknanya adalah mereka suka nak menerima perubahan. Kerana apa? Kerana agama ini bukan sekadar berada di tika semayang. Agama ini menyebutkan tentang cara pandang. Jadi kita nak melihat manusia ini sama, yang membezanya adalah takwa. Kalau tidak ada agama, maka orang akan pandang hamba itu sebagai hina. Nilai kehidupan dari sudut memuliakan wanita sebagai contoh. Maka ini adalah satu bentuk cara fikir yang perlu diubah. Bukan semata-mata amalan fizikal, tetapi cara fikir dan juga cara pandang yang menyebabkan sukar untuk menerima. Kan, kalau kita sendiri pun, kalau nak menasihati orang yang mana dia dah ada cara fikir dia sendiri, maka lebih sukar berbanding orang yang hanya mungkin dia melakukan sesuatu kesalahan, kita tegur dia, maka dia boleh ubah perbuatan dia itu. Tapi kalau kita nak ubah orang yang mempunyai cara pandang yang berbeza dengan kita, maka itu lebih sukar. Maka inilah yang berlaku kepada para utusan. Pada Nabi SAW sendiri nak ubah cara fikir dan nak melihat
kehidupan itu di dalam neraca agama Islam. Maka sebab itu utusan ataupun risalah para rasul ini ditolak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat ni Allah kata fa'azzazna, aziz, yakni sifat Allah Subhanahu Wa Taala al-aziz. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan para rasul, dua orang rasul menguatkan yang ketiga, menjadikan agama, menjadikan apa yang dibawa, risalah yang dibawa oleh mereka itu kuat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebut Tanzilal Azizur Rahim. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada Nabi apa yang mana Allah turunkan merupakan Al-Quran dan surah Yasin yang kita lihat dari sudut sejarahnya itu menguatkan Nabi SAW untuk meneruskan dakwah kepada masyarakat. Nampak tak dia punya perkaitan? Kita sebut tentang Hakim Al-Quranil Hakim, yang ini menunjukkan bahawa ayat Al-Quran ni sentiasa seolah macam dia terikat di antara satu sama lain. Maka Allah SWT ceritakan sejarah ataupun sejarah orang terdahulu, tapi masih ada lagi perkaitannya dengan Nabi SAW. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat yang ke-15. Allah kata qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takzibun. Penduduk bandar itu menjawab. Ini Allah sebutkan tentang penduduk bandar itu, mereka jawab. Apa jawapan mereka ketika mana para rasul itu menyampaikan dakwah? Mereka menyebutkan, kamu ini tidak lain hanyalah manusia seperti mana kami juga, dan Tuhan yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun tentang agama yang kamu dakwakan. Kamu ini tidak lain hanyalah berdusta. Jadi macam mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang respon penduduk Ashabul Qaryah ini dengan keangkuhan mereka, sama juga dengan yang berlaku kepada orang musyrikin, dengan keangkuhan mereka yang kita sebutkan gambaran pada ayat yang ke-8 kan. Yang ini mereka dengan sifat angkuh, mengangkat dada, mendongak dagu, mengangkat tangan, menolak apa yang dibawa oleh para rasul yang menunjukkan keangkuhan. Maka begitulah juga Allah cerita umat-umat yang terdahulu. Disebabkan keangkuhan ini, mereka bukan sekadar tak terima, mereka mendustakan. Bahkan ketika mana mereka menjawab, mereka mendustakan bukan satu tapi tiga perkara. Allah kata qalu ma antum illa basyarum misluna. Itu yang pertama. Ini mereka ni kata kamu ni tak lain dan tak bukan hanyalah manusia aja macam kami. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai'. Yang ini tidaklah turun kepada kami, tidaklah Ar-Rahman itu menurunkan kepada kami sesuatu pun. In antum illa takzibun. Ada tiga perkara yang diingkari oleh penduduk Ashabul Qaryah. Baik. Tengok. Terima kasih kepada, kita ada 65 orang di sini, dan juga mungkin ada beberapa lagi di Facebook. Terima kasih yang bersama-sama kita, insya-Allah. Baik. So kita kata ada tiga perkara yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang didustakan ataupun yang diingkari oleh penduduk Ashabul Qaryah. Baik. Pertama, kalau kita tengok secara umum, perasan ataupun tidak, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ma antum illa basyarum misluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai' in antum illa takzibun. Yang pertama ni Allah Subhanahu Wa Taala guna perkataan ma. Yang ini menunjukkan kepada penafian. Yang ini mereka menafikan, tidaklah kamu ni, kalian ini kecuali bashar seperti mana kami. Tidaklah anzala rahman, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman menurunkan sesuatu pun kepada kami. Dan tidaklah kamu ini kecuali orang yang berdusta. Tetapi yang pertama, pengingkaran yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala gunakan perkataan ma. Yang kedua juga ma. Tapi yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan in. In antum illa takzib. Yang mana kalau kita tengok dari sudut terjemahannya, maka kesemuanya menunjukkan kepada penafian.
Tapi ada beza di antara ketika mana mereka menyebutkan yang menunjukkan penafian, dan ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut in yang juga menunjukkan kepada penafian. Ataupun penegasan terhadap inilah yang mana perkara yang menjadi akar ataupun pokok kepada pemikiran mereka. Ini sebagai contoh mudahnya saya bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan. Contoh Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang Nabi SAW dalam surah Taha. Allah kata, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Apa ayat ini menceritakan? Nabi SAW itu tidaklah dia bercakap tentang bercakap wa ma yantiqu 'anil hawa, bercakap dengan menggunakan hawa nafsu. Nabi SAW tidak bercakap menggunakan hawa nafsu. In huwa illa, tidaklah dia Nabi SAW, percakapan Nabi SAW itu kecuali ia adalah wahyu. So dalam ayat ini Allah nak menegaskan perbicaraan Nabi SAW itu adalah wahyu. Itu perkara pokok, perkara utama. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menafikan percakapan Nabi SAW itu menggunakan hawa. Kerana apa yang disebutkan, apa yang diucapkan Nabi SAW itu tidak lain dan tidak bukan kecuali wahyu. Faham? Satu bab. Baik. Kalau kita tengok, ada tak manusia yang mana tidak bercakap dengan hawa selain daripada Nabi SAW? Ada. Jadi maksudnya orang yang soleh, orang yang mana dekat dengan Allah, orang yang ikhlas, para alim ulama yang bercakap dengan kebenaran, yang tidak bercakap dengan hawa nafsu, ada. Tetapi adakah kata-kata mereka itu adalah wahyu? Maka tidak. Kerana wahyu adalah diturunkan kepada Nabi semata-mata. Maka ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan penafian orang-orang ashabul qaryah ini, menafikan para rasul ini sebagai rasul dengan mengatakan mereka ini bashar, tidak ada apa pun yang diturunkan, yang membawa maksud menafikan wahyu. Wa ma anzalar rahman ini menunjukkan mereka menafikan wahyu, menafikan kerasulan, menafikan risalah. Kerana puncak kepada menafikan rasul dan juga menafikan puncak kepada menyatakan kemanusiaan rasul dan juga menafikan wahyu ialah nak mengatakan bahawa para rasul ini semuanya penipu. Dia punya premis, kita katakan perkara asal kepada penafian itu adalah nak menafikan bahawa mereka ini adalah rasul. 3 orang ini adalah rasul. Sebagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi, awal tadi, bahawa masalah utama kaum-kaum yang terdahulu adalah nak mengiktiraf dan nak mengatakan bahawa yang diutuskan itu adalah rasul. Kerana sebab antaranya adalah mereka ini manusia. Kadang-kadang mereka ini bukanlah orang yang paling ternama ataupun paling hebat daripada kalangan mereka. Jadi itu menjadi masalah. Dan mereka ini manusia, yakni dari sudut mereka berjalan di pasar, hidup sebagaimana kami hidup. Kenapa mereka nak dimuliakan lebih berbanding kami? Dalam ayat yang lain Allah cerita banyak dalam surah Al-A'raf sebagai contoh. Yuridu an yatafaddala alaina. Dia ini bukanlah seorang rasul, tapi dia lebih nak memuliakan diri dia berbanding kita. Itu masalah pokok kepada mana-mana kaum yang diutuskan kepada mereka rasul. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan in antum illa takadzibun. Kerana inilah perkara pokok, iaitu pendustaan terhadap kerasulan para rasul. Baik. Jadi kita tengok ada 3 pengingkaran. Yang pertama, mereka mengatakan bahawa kamu ini manusia macam kami. Yang ini menunjukkan bahawa kamu ni tak ada kelebihan apa pun. Kenapa kamu nak nak melebihkan diri kamu berbanding kami? Kerana kedudukan rasul ini kedudukan yang tinggi. Bahkan ketika mana Nabi SAW sendiri datang ke Madinah, Nabi bukan sekadar rasul tapi pemimpin bagi penduduk Madinah, yang menyebabkan Abdullah bin Ubay, yang mana ketua orang munafik yang sepatutnya dia diangkat, dia yang diangkat menjadi pemimpin Madinah.
Tetapi disebabkan Nabi SAW datang, Nabi diangkat menjadi pemimpin Madinah. Maka sebab itu dia bermusuh, sangat bermusuh dengan Nabi. Dia menjadi ketua kepada orang munafik. Yang kedua, pendustaan mereka. Allah tidak turunkan apa-apa pun. Yang ini tak turunkan dari sudut panduan, tak turunkan pada mereka rezeki. Sebab apa? Sebab ketika mana mereka melakukan kemaksiatan, ketika mana mereka menyembah berhala ataupun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki datang kepada mereka mencurah-curah. Ini yang saya sebutkan dulu, bahawa apa yang berlaku kepada orang musyrikin juga, yang mungkin juga berlaku pada kita. Yani ketika mana kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki, walaupun kita tidak, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak kuat. Jadi kita rasa, oh tak perlulah kepada agama ni. Tak perlulah kita nak dekatkan diri dengan agama ni. Kerana apa? Seolah rezeki yang Allah bagi tu, kita anggap maka ini adalah merupakan salah satu bentuk Allah redha kepada kita. Sedangkan kita ini jauh daripada agama. Jadi mereka kata wama anzalar rahman, tidak turunkan kepada kami sama ada panduan ataupun rezeki. Kami, kalau kami tak beriman, kami tak mengaku engkau rasul, kami tak beriman sebagaimana apa yang kau sampaikan, kami ada je rezeki. Menunjukkan bahawa Tuhan ini merahmati kami. Kami tak disempitkan pun rezeki. Jadi bukanlah bermakna kadang-kadang seseorang yang mana Allah sempitkan rezeki dia ini jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan juga bermakna ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki yang banyak kepada seseorang, menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada dia. Jadi kita nak kena faham dan juga kita nak kena perhatikan perkara itu. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kalian ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang Ashabul Qaryah ini, menyebutkan kalian ini adalah pendusta akan apa yang kalian dakwakan. Kita tengok dakwah para nabi ini yang saya sebutkan tadi, membetulkan cara pandang dari sudut terhadap yang diutuskan dan apa yang diturunkan, termasuklah rezeki dan risalah dan juga rezeki. Perkataan bashar, ma antum illa bashar. Bashar ini digunakan menunjukkan aspek fizikal. Seperti perkataan perbuatan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sekurang-kurangnya ada 3. Dengan pecahan-pecahannya lah. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bashar. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ya bani Adam, perkataan Adam. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins, yang menunjukkan juga kepada manusia. Jadi pada ayat ni Allah pilih perkataan bashar kerana bashar ini menunjukkan kepada aspek fizikal. Mereka melihat para rasul ni dari sudut aspek fizikal. Para rasul ni bercakap macam kami, buat perbuatan, pergerakan macam kami, tapi kenapa dia diberi kelebihan rasul? Maka itu yang menjadi pertikaian orang-orang yang terdahulu. Ketika mana Allah SWT sebutkan Adam dalam Al-Quran, maka Allah nak ceritakan dari sudut aspek sejarah. Ini sejarah, ini kita sebagai anak cucu Nabi Adam. Dan ketika mana Allah SWT sebutkan tentang ins, Allah SWT nak sebutkan tentang aspek sosial kehidupan manusia ini. Baik. Jadi kenapa Allah pilih bashar? Dan kenapa mereka mengatakan, persoalan yang kedua, wama anzalar rahman, kenapa mereka mengatakan tidak diturunkan tidaklah ar-rahman? Kenapa mereka menggunakan perkataan ar-rahman? Sedangkan ar-rahman bukankah membawa maksud yang maha penyayang? Jadi mereka menyebutkan ar-rahman di sini adalah salah satu bentuk sindiran. Seolah-olah mereka nak mengatakan kamu, yani kenapa macam mana mereka boleh terbit perkataan ar-rahman ini? Antara kemungkinannya adalah para rasul ni selalu menyebutkan tentang ar-rahman. Sebutkan tentang Allah yang maha pemurah, yang mana nak mengampunkan kamu, nak memberikan ganjaran yang mulia kepada kamu. Maka mereka datangkan dalam bentuk sindiran. Yang kamu sebut-sebut ar-rahman itu, yang kamu kata yang maha pemurah itu, dia tak berikan apa pun kepada kami. Kerana apa? Mereka menyangka agama itu mesti datang dalam bentuk nampak benefit keduniaan. Ini yang saya sebutkan tadi, cara fikir dan cara pandang kita. Kita nak nampak bahawa orang itu dimuliakan apabila dia dikurniakan harta. Tidak. Ini mesti nak nampak kesan keagamaan itu dari sudut keduniaan. Tak semestinya. Kerana agama itu bukan semata-mata nak memuliakan manusia dengan perkara dunia,
tapi lebih lagi nak memuliakan manusia dengan perkara yang berkaitan dengan akhirat. Ada orang mungkin tak diberikan banyaknya rezeki, tapi hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih hebat dan lebih kuat daripada kita. Ada orang juga mungkin tak dikurniakan kepadanya ilmu yang banyak, tetapi amalannya jauh lebih hebat daripada orang yang mempunyai ilmu. Maka kita perlu muhasabah tentang 3 perkara yang didustakan oleh Ashabul Qaryah. Jadi kita tengok di sini perbezaan ketika mana mereka mengatakan pada ayat 14, iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma, satu pengingkaran, maka Allah kata fa'azzadna bisalisin faqalu inna, ini penegasan, satu penegasan, ilaikum mursalun. Tapi ketika mana mereka mendustakan 3 pengingkaran, qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzalar rahman min syai'. Pengingkaran yang kedua, in antum illa takzibun. Pengingkaran yang ketiga, maka Allah datangkan 3 penguat, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ini nota ni nak ambil juga daripada Ustaz Yusof. Ini qalu rabbuna ya'lamu inna, rabbuna ya'lam ini disebut sebagai jumlah ismiyah dan juga penegasan dari sudut Tuhan kami mengetahui. Ini penguat satu. Inna, penguat yang kedua. La, penguat yang ketiga. Kalau kita perasan di sini, ini mereka ini kata, para rasul kata, inna ilaikum mursalun. Tidak ada pun rabbuna ya'lamu dan juga tidak ada pun la mursalun. Kerana pada ayat yang ke-15 mereka mengingkari 3 perkara, maka Allah datangkan 3 penguat untuk menolak pengingkaran mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Rasul-rasul ini berkata, Tuhan kami mengetahui bahawa sesungguhnya kami adalah rasul-rasul yang diutuskan kepada kamu. Baik. Jadi kita sebutkan tadi bahawa 3 penguat ini membatalkan 3 keraguan yang mereka sebutkan. Saya sebutkan dulu tentang bagaimana Nabi SAW dikuatkan, innaka laminal mursalin. La itu juga menunjukkan in, dan juga la itu menunjukkan kepada penguat. Kita dah sebutkan bahawa in dan juga la itu menunjukkan kepada penguat. Ini membatalkan apa sahaja keraguan yang ditimbulkan, maka Al-Quran datang membatalkan ataupun menolak keraguan tersebut dengan mendatangkan bilangan penguat yang sama dengan bilangan keraguan yang mereka cetuskan. Dan juga nak menjadi satu pengiktirafan kepada Rasul dan kepada kita sebagai manusia, untuk kita melihat bahawa dakwah ini bukan kayu ukurnya dari sudut keberkesanan. Pengiktirafan manusia itu bukan kayu ukur keberkesanan dakwah. Ini para Rasul ini mereka tak diiktiraf oleh penduduk Ashabul Qaryah sebagai Rasul, tetapi tak bermakna bahawa para Rasul ini tak menyampaikan ataupun tak berkesan. Dalam situasi ini, para utusan itu tidak perlu pengiktirafan daripada mereka, yakni daripada Ashabul Qaryah. Cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Rabbuna ya'lam. Cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui tentang kerja buat mereka. Jadi saya nak sebutkan di sini, ketika mana kita menyampaikan dakwah, yang ini pengiktirafan manusia kepada kita itu kita boleh lihat dari sudut 2 cara. Dan ini ketika mana mungkin manusia mengiktiraf kita, tidaklah kita katakan bahawa kalau manusia iktiraf ni maknanya dia bukanlah sebagaimana Rasul terdahulu, tidak. Bukan macam tu. Pengiktirafan manusia ni kita boleh lihat dari sudut 2 sudut. Yang pertama, kita tak menganggap pengiktirafan itu sebagai inilah semata-mata dakwah kita. Ketika mana kita menyampaikan, orang boleh terima, orang boleh ikut, boleh follow. Ini bukan bermakna ini adalah kayu ukur keberkesanan, tidak. Yang mana pengiktirafan manusia ini menunjukkan bahawa kita perlu buat lagi lebih baik. Kerana kita mengharap bukan pengiktirafan manusia, kita mengharap pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga satu perkara yang saya bila kita membaca dari sudut sejarah para ulama dakwah terdahulu, mereka ini ada satu tabiat. Apabila mereka
dakwah mereka diterima oleh masyarakat, jadi mereka akan rasa bimbang. Bimbang bukan kerana mesej itu sampai, tetapi mereka rasakan bila mana baca dalam Al-Quran, tabiat dakwah itu bukan sebegitu. Saya bagi contoh Syekh Asy-Sya'rawi, seorang mufassir. Beliau ni satu hari ketika mana beliau nak menghadiri satu ceramah umum. Beliau ni ulama Mesir, ulama yang terkemudian, yang mana beliau nak hadir ke tempat itu ada 10,000 orang yang mana sedang menanti beliau. Ini ketika mana pemandu beliau bawa kereta nak pergi ke tempat tu, beliau suruh berhenti di masjid. Apa yang berlaku, beliau keluar, beliau pergi ke tandas, pergi ke tandas, dan beliau buka baju jubah, jubah Al-Azhar kan, jubah Mesir, Syekh Mesir ni buka jubah tu, dan dia menggunakan jubah tu untuk mencuci tandas tersebut. Sebab apa, bila orang tanya kepada dia, kenapa Syekh buat macam tu? Kerana dia rasa, dia takut ketika mana dia pergi untuk menyampaikan tu, dia rasa dia hebat. Dia rasa penerimaan orang terhadap dakwah dia, inilah sebenar-benar dakwah. Tapi sebenarnya kita tengok dalam Al-Quran, tabiat dakwah itu sendiri akan melalui kesukaran dan kesusahan. Saya tak kata bahawa orang yang mana mungkin Allah kurniakan tanggungjawab bukan satu kelebihan. Kita kena faham ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan satu tanggungjawab kepada asatizah yang dikenali oleh ramai orang, yang mana mungkin ribuan orang mendengar dakwah dia. Dia bukan satu isyraf, bukan satu penghormatan, tapi itu adalah satu tanggungjawab yang Allah Subhanahu Wa Taala akan soal kelak. Dan benda ini sepatutnya menjadi muhasabah kepada para pendakwah untuk merasa bimbang, reserve dalam diri, bukan kerana kehebatan kita, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala mempertanggungjawabkan kepada kita untuk menyampaikan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kira usaha kelas ini pun dan juga ramai asatizah yang lain sebagai salah satu usaha dakwah yang Allah Subhanahu Wa Taala iktiraf. Baik. Dan kita sebagai orang yang melaksanakan dakwah ni perlu merasakan kesukaran ataupun penentangan. Paling kurang adalah perasaan diri sendiri. Kerana Nabi SAW sendiri, ketika mana Allah ceritakan iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini ketika mana Nabi SAW membawa agama risalah ini hingga terbukanya kota Mekah semula, apa yang Nabi SAW lakukan? Nabi tasbih dan juga istighfar. Kerana apa? Kerana tak mahu nak merasakan bahawa kejayaan itu adalah milik kita kerana usaha kita semata-mata, tetapi ia adalah daripada Allah. Kerana pengiktirafan Allah itu lebih utama berbanding pengiktirafan manusia. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ma alaina illal balaghul mubin. Yakni respon kepada ashabul qaryah ni, Allah kata, dan tugas kami hanyalah menyampaikan perintah-perintahnya dengan cara yang jelas dan juga nyata. Baik. Apa makna balagh dan apa makna mubin? Wa ma arsalna illa balaghul mubin. Baik. Makna balagh, menyampaikan ini, kita boleh katakan komunikasi yang efektif. Penyampaian yang sampai. Balaghul mubin, kalau tengok para ulama menyebutkan makna keseluruhan ataupun makna kedua-dua ayat, dua-dua perkataan ni menunjukkan bahawa apa yang disampaikan oleh para rasul tadi sampai kepada setiap rumah. Sebab itu Allah kata di awal tu izja'aha, ketika mana mereka mendatangi qaryah itu, mendatangi setiap rumah yang ada dalam qaryah itu, maka itu menunjukkan bahawa telah sampai risalah para rasul ini tadi. Bukan seorang tetapi 3 orang yang buat kerja. 3 orang yang menyampaikan risalah, menunjukkan bahawa sampai kepada semua orang. Yang mana balagh ini targetnya itu adalah kepada hati. Jika perkataan itu terkesan sampai kepada hati, maka ia ada balagh.
Sampai di sini bukan semata-mata sampai di telinga, tetapi sampai terkesan di hati. Dan kita tengok Nabi SAW sendiri ketika menyampaikan dakwah, sampai ke tak sampai ke hati, sampai. Saya sebutkan lepas cerita tentang Abu Sufyan, Al-Akhnas dan juga Abu Jahal. Yang mana dakwah Nabi SAW itu terkesan kepada mereka, tetapi mereka masih lagi menafikan. Kenapa? Kerana mereka tak ada hujah lah. Ini Allah Subhanahu Wa Taala akan sebutkan selepas ni, penduduk Ashabul Qaryah pun tak ada hujah lah nak sebutkan, nak menafikan. Bahkan mereka selepas tak ada hujah, mereka kata mereka serang peribadi. Ini memang berlaku. Jadi kita tengok ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, para rasul ini sebut bahawa kami ini wa ma alaina illal balagh. Ini menyampaikan, yakni penyampaian itu terkesan. Tetapi terkesan itu tidak mesti melahirkan natijah beriman. Kerana hidayah itu tetaplah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Inna nahnu nuhyil mauta. Kami yang menghidupkan satu yang mati. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan bumi yang mati, maka Allah jugalah yang boleh menghidupkan hati yang telah mati dengan hidayah. Mubin. Illal balaghul mubin. Apa makna mubin? Mubin bermakna penjelasan yang nyata. Mubin ini jelas, nyata, hingga tampak perbezaannya pada perkara yang bertentangan ataupun yang tidak sepatutnya. Maka targetnya itu adalah pada akal. Makna kata, mubin ini ketika mana penyampaian ataupun satu perkara yang disampaikan, mesej yang disampaikan itu sampai ke hati, tetapi ia tidak semata-mata pada hati dan mesti pada akal. Kerana apa? Kerana daripada akal ini akan bertindak apa yang patut saya lakukan. Untuk nak melihatkan perkara yang bertentangan ini sepatutnya saya tinggalkan. Ataupun perkara yang tak sepatutnya saya lakukan juga saya tinggalkan. Maka sebab itu kecintaan kepada Nabi SAW sebagai contoh. Tidak hanya semata-mata balagh. Jadi mungkin kita menghadiri majlis memperingati Rasulullah SAW, itu satu benda yang baik untuk kita mengingatkan Rasulullah SAW. Tapi tidak semata-mata kita sampai pada hati. Ini kita sedih mengenangkan, mengingatkan Rasulullah SAW yang telah pergi. Tetapi kita perlu ada dari sudut target minda kita, dari sudut apa perkara yang kita perlu lakukan. Dan apa sepatutnya kita perlu tinggalkan supaya kita menjadi orang yang benar-benar mengikuti Nabi SAW. Sebagai contoh. Jadi apabila adanya al-balagh dan juga al-mubin ini, barulah berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini bukan bermakna kami tidaklah kecuali orang yang menyampaikan secara jelas. Bukan bermakna okey, kita pergi jumpa orang, kita cakapkan okey, Islam ni macam ni. Okey, ikutlah, terpulanglah, kamu nak beriman ke tak beriman, ikutlah. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Bukan macam tu. Tapi balaghul mubin ini mesti disampaikan dengan penuh perasaan. Ini dari sudut hati ni, nak sampai ke hati manusia ni adalah kerana kita menyampaikan daripada hati. Dan dari sudut mubin ini, kita nak sampai kepada target, kepada akal seseorang itu, mesti kita bersedia. Dari sudut kita belajar, jadi orang yang nak menyampaikan. Jadi belajar dan juga kita mengulang kaji dan sebagainya. Bukan sambil lewa. Jadi dia perlukan kepada proses supaya ia diterima. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada Nabi SAW, sifat al-balagh dan sifat al-mubin ini ada kepada Al-Quran. Yani walaupun Nabi SAW tak dibantu oleh dua orang, sebagaimana maknanya ada Rasul ada tiga kan, satu tambah dua ataupun dua tambah satu tadi. Walaupun Nabi tak dibantu oleh ramai Rasul, tapi Nabi ada Al-Quran yang sifatnya balaghul mubin. Maka ketika mana Nabi SAW menyampaikan Al-Quran dengan sebenar-benarnya, maka terpulanglah kepada orang musyrikin ini, mereka nak menerima ataupun tidak. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Ini yang saya sebutkan tadi. Ketika mana mereka dah tak ada hujah. Tak ada hujah dah nak cakap kepada Rasul ni tadi, maka mereka pergi kepada serangan peribadi. Apa mereka kata?
penduduk bandar itu berkata pula, sesungguhnya kami merasa nahas dan malang. Qalu inna tatayyarna. Tatayyar ni tayarah. Bahasa daripada perkataan tayarah. Tayarah ni macam kalau bahasa kita macam burung lah. Jadi kenapa tayarah ni disebut sebagai nahas dan juga malang? Kerana orang dulu, orang jahiliah tu, ketika mana mereka nak keluar ke satu tempat, mereka akan ambil burung dan mereka akan lemparkan. Kalau burung tu terbang ke kanan, maka mereka boleh teruskan perjalanan. Kalau burung tu terbang ke kiri, maka mereka akan tak bermusafir lah. Sebab apa? Takut ada sial ataupun ada malang. Ini sebab tu ada hadis Nabi SAW tentang biarkan burung ini di tempat-tempat mereka, di sarang-sarang mereka. Jadi kefahaman daripada hadis tu adalah kerana orang jahiliah dulu mereka menggunakan sedemikian. Ia menunjukkan ada kaitannya dengan peristiwa ataupun perkara malang. Qalu inna tatayyarna bikum. Dan mereka ni menyebutkan, ashabul qaryah ni menyebutkan, kami ini merasa nahas dan malang ni sebabkan kamu. Dia pergi kepada serangan peribadi. La illam tantahu lanarjumannakum. Demi sesungguhnya kalau kamu tak berhenti dari menjalankan tugas yang kamu katakan itu, tentulah kami akan merejam kamu. Dan sudah tentu kami akan merasai dari pihak kami azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi mereka dah mula serangan peribadi. Tatayyarna menunjukkan kepada tiada kelebihan apa pun yang kami dapat dengan keberadaan kamu. Jadi nak sebutkan keimanan ini bukan daripada asbab kelebihan, tapi dengan beriman maka kelebihan juga kita dapat. Apa maknanya? Jadi mereka ini menafikan kelebihan yang mana dibawa oleh para rasul ini. Ini kelebihan mereka mengikut risalah. Jadi mereka rasa ketika mana kalau kami ikut risalah, kami tak ada kelebihan. Bahkan mungkin kami nak kena bagi infak, kami nak kena keluarkan harta, kami nak kena rendahkan martabat kami bersama dengan hamba-hamba. So tak ada kelebihan pun kami mengikut kamu. Kerana mereka melihat dari sudut keimanan itu mesti datang dengan kelebihan. Kami nak beriman, mesti ada kelebihan. Bagaimana kalau kita contoh, kita nak berpuasa. Sebab nak kurus baru kita nak puasa. Na'udzubillah. Tetapi kalau kita berpuasa, kelebihan itu dapat juga. Jadi kalau kita berpuasa kerana ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan-kelebihan yang lain dapat juga. Macam solat. Solat kata sudut kita sebab nak sihat baru solat. Tidak. Tapi kita solat kerana keimanan. Tapi kita dapat bonusnya dari sudut kesihatan. Itu yang dimaksudkan bahawa keimanan tu bukan asbab daripada kelebihan, tapi kita beriman terlebih dahulu, maka kelebihan juga kita akan. Tapi yang menjadi masalahnya apabila penduduk ujung kota, penduduk ashabul qaryah ni, mereka ini melihat mesti kalau kami nak beriman mesti ada kelebihan dulu. Ini yang jadi masalah. Kita nak berpegang pada agama, nak belajar tentang agama ni, mesti agama itu beri kelebihan dulu. Barulah kita nak bersungguh. Tak sepatutnya jadi sedemikian. Dan apa yang berlaku, mereka bukan sekadar serang peribadi, tapi mereka mengancam untuk rejam supaya menjauhkan diri ataupun rejam sampai mati. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum, ataupun mereka ini akan ditangkap, para rasul ini akan ditangkap dan diseksa hingga mati. Dan ketika mana wujudnya ancaman bunuh kepada para rasul, maka pada waktunya tidak ada lagi peluang kepada mereka. Jadi Nabi SAW diperingatkan bersiap sedia kerana mungkin juga berlaku pada baginda bahkan lebih teruk lagi dari sebelumnya. Ini Nabi SAW dalam peristiwa ayat ini menunjukkan bahawa Nabi juga mungkin akan dikenakan sebagaimana yang dikenakan oleh para rasul terdahulu. Dan Nabi perlu bersedia. Dan benda itu berlaku, iaitu Nabi SAW diancam untuk dibunuh. Dalam masa 3 tahun tu, antara ancamannya adalah Nabi SAW diancam untuk dibunuh, hinggalah terlaksana mereka nak bunuh Nabi, barulah Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan Nabi untuk berhijrah. Dan ketika mana Nabi keluar berhijrah, apa yang berlaku? Seksaan terhadap orang Quraisy itu pun datang, iaitu dengan datangnya peperangan ataupun berlakunya peperangan yang pertama, iaitu peperangan Badar.
Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Taubah, azab kepada orang musyrikin di atas dunia ini adalah apabila mereka ini dipancung ataupun mereka ini dibunuh melalui pedang-pedang para sahabat. Itu azab mereka. Dan kemudian kata para rasul ini, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Rasul-rasul itu pun menjawab, nahas dan malang kamu itu adalah disebabkan kekufuran yang ada pada kamu. Patutkah kerana kamu diberikan peringatan dan nasihat pengajaran, kamu mengancam kami dengan apa yang kamu katakan? Kamu bukanlah orang yang mahu insaf, bahkan kamu adalah kaum yang pelampau. Jadi kita tengok, tadi mereka kata qalu inna tatayyarna bikum, bikum. Tetapi para rasul ini balas apa? Qalu ta'irukum ma'akum. Nah, para nabi ni tak kata qalu ta'irukum bikum. Dia soalan macam ni. Kalau orang Ashabul Qaryah kata, malang ni daripada kamu lah. Disebabkan kamu lah. Tapi kalau para rasul ni cakap qalu ta'irukum bikum, seolah mana dia berlawan balik. Kata, tak, malang ni daripada kamu lah. Tak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, para rasul ini menyebutkan qalu ta'irukum ma'akum. Kalau kita boleh terjemahkan, maksudnya apa? Kamu, wahai Ashabul Qaryah, janganlah kamu nak menafikan bahawa kamu sedar nasib malang yang menimpa kamu itu adalah disebabkan kamu sendiri. Ma'akum, iaitu nasib malang itu adalah disebabkan diri kamu yang berada berlegar dengan dalam kalangan kamu. Kamulah penyebab daripada malangnya diri kamu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala guna qalu ta'irukum ma'akum. Allah tak kata qalu ta'irukum bikum. Ini balas ketika para nabi ni balas, tak kata qalu ta'irukum bikum. Tapi nabi balas qalu ta'irukum ma'akum. Ini kamu sedar bahawa nasib malang kamu itu adalah disebabkan ma'akum. Disebabkan daripada kalangan kamu sendiri. Kamulah penyebab kepada nasib malang kamu. Dan para rasul itu, para utusan itu diancam kerana mereka ini menyampaikan kebenaran. In dzukirtum bal antum qaumun musrifun, maka sungguh mereka adalah kaum yang melampaui batas. Ketika mana mereka melampaui batas mengancam kepada pembunuhan, maka tidak ada lagi kebaikan kepada kaum tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghancurkan kaum tersebut. Wallahu taala alam. Kalau ada persoalan, ada bincangan. Baik, Ustaz, saya nak tahu pendapat Ustaz macam mana. Kita tahu baru-baru ni banyak terjadi viral orang kafir yang mempermainkan isu agama Islam, main-mainkan nama Allah. Jika ia terjadi depan kita, apa tindakan yang sepatutnya kita buat pada golongan begini? Atas sebab kurangnya ilmu untuk berdakwah pada mereka dan tiada kekuatan untuk berlawan. Sebab yang saya tahu, kalau berdebat dengan orang jahil, kita tak akan menang. Terjadi kepada kenalan saya. Terpaksa berhenti kerja sebab tak tahan dengan bos kafir yang banyak mainkan isu agama. Atas tiada kekuatan nak berlawan, terpaksa berhenti kerja. Boleh Ustaz bagi pendapat, sebab sekarang orang kafir semakin berani provok dalam isu agama Islam. Jadi isu ni satu isu yang besar lah, tentang isu provok agama ni. Kalau kita tengok dalam mana-mana agama pun, asalnya tak boleh nak provok agama yang lain. Provok agama yang lain. Jadi kalau dalam isu ni, pendapat saya adalah dari sudut, kalau kita tengok Nabi SAW sendiri dalam peristiwa Hudaybiyah sebagai contoh, ketika mana Suhail bin Amr dia datang, dia provok. Nabi SAW ni bukanlah utusan, dia suruh padam, kami tak kenal Muhammad Rasulullah, yang kami kenal adalah Muhammad bin Abdullah. Apa yang berlaku, Nabi SAW tak terus orang kata apa, isytihar perang. Nabi kata kepada Ali, tak apa, ikut. Jadi kalau kita tengok itu dalam situasi Islam bukan agama yang bukan pemerintah, bukan yang memerintah lagi kawasan Hijaz pada waktu itu. Jadi pada saya, pada isu ini, apa yang boleh kita buat adalah sebagaimana saranan Al-Quran, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Kita berhujah, kalau kita mampu berhujah, kita berhujah dengan ahsan,
Kita berhujah dengan satu hujah yang baik. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok mungkin ikut Firdaus, Ustaz Firdaus Wong ataupun di luar negara bagaimana orang-orang Muslim di Eropah sebagai contoh, mereka menghadapi berdebat dengan orang-orang yang bukan sekadar orang biasa tapi memprovok agama. Jadi kita sepatutnya orang Islam, kita jangan terkesan dengan provok tu. Kerana Islam ini, walaupun kita nampak seolah terhina dengan mulut mereka, tetapi ia tak akan terhina kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah janji dah benda. Dia akan lebih nampak terhina ketika mana kita respon dengan kemarahan. Kita respon dengan kata apa? Dengan kita menampakkan isu ini, nampakkan kita punya amarah kita. Ini soalah ini, adakah ini yang diajar oleh Islam? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut wajadiluhum billati hiya ahsan. Ini bukanlah bermakna kita tak boleh marah. Kita boleh marah, tapi kita marah itu dengan ketegasan, bukan marah itu dengan amarah. Marah dengan amarah inilah menjadi pukul, jadi apa semua, dan kemudian dia akan berlarutan dari sudut nampak seolah agama ini macam dia tempang. Tidak ada dari sudut akhlak di dalam mana menyampaikan. Adapun dari sudut orang yang mempunyai kuasa, yang ini saranan kepada kerajaan. Yang ini sepatutnya perlu mengambil tindakan yang lebih tegas. Kerana kita ada undang-undang. Kita juga berkait dengan perkara yang berkaitan dengan undang-undang. Itu respon saya. Ini kita yang tidak ada kuasa, kalau kita mampu, kita berhujah dengan cara yang baik, ataupun sebagaimana saranan Allah Subhanahu Wa Taala kepada ibadur rahman wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika mana mereka dikatakan ataupun mereka dikutuk, diucap perkara-perkara yang keji daripada orang yang jahil, maka mereka pun kata qalu salama, kami berlalu dengan sejahtera. Maksudnya kita buat tak heran, kita buat tak tahu. Kita boleh menyampaikan kesedaran tentang Islam, tentang kebaikan Islam, tetapi mulut-mulut mereka yang menghina Islam ini, kita kena yakin tidak terhina Islam itu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan Islam. Jadi kita menunjukkan kebaikan Islam itu dengan kita menunjukkan akhlak yang baik pula. Maka akan nampak lebih tinggi Islam itu berbanding dengan penghinaan mereka. Wallahu a'lam, itu pendapat saya lah. Jadi insya-Allah mungkin sekadar tu kita nak lebih masa ni. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun kepada tuan-tuan dan puan-puan. Maaf, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.